Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Hilmi bin Muhammad dan juga dua orang rakan saya iaitu Muhammad Noor Ashraf bin Ruslan dan juga Nur Alia binti Mak Rusuk akan membentangkan tentang perancangan aktiviti PDP EDUP 3033 menggunakan kit BMMB 3052. Kami dari kelas 2 PISMP Bahasa Melayu 5. Seterusnya, untuk pengenalan bagi pembentangan kit yang akan dijalankan ialah kemahiran membaca. Kemahiran membaca ni dalam kalangan murid-murid dilihat amat penting dan perlu diberikan penekanan. Hal ini dapat dilihat melalui penekanan 4M oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu menulis, membaca, mengira dan menakul. Oleh hal yang demikian, kit pembelajaran yang dihasilkan ini dirancang bagi meningkatkan penguasaan membaca dalam kalangan murid-murid khususnya murid tahun 1. Dalam masa ini, kit pembelajaran ini juga dirancang dengan menggunakan strategi dan kaedah pembelajaran masa kini. Hal ini untuk menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi serta mengurus emosi dengan baik di dalam bilik darjah. Okey. Kemahiran bahasa yang kami pilih untuk dalam penghasilan kit pembelajaran ini ialah kemahiran bahasa, iaitu kemahiran membaca. Berdasarkan DSKP tahun 1 2017, terdapat tiga standard kandungan pada kemahiran membaca. Acap tolong jelaskan apa itu standard kandungan. Baiklah, bagi standard kandungan dan standard pembelajaran, kami menggunakan standard kandungan 2.1 iaitu membaca dan memahami yang dipilih dalam penghasilan kit ini. Seterusnya, standard pembelajaran ialah 2.1.1 iaitu membaca dengan sebutan yang betul yang terdiri daripada suku kata, perkataan dan ayat. Seterusnya, setelah membuat penelitian, pengajaran membaca suku kata dan ayat dalam penghasilan kit permainan PDP Bahasa Melayu ini merujuk buku teks tahun 1, tema 7 dan unit 20 iaitu Flora dan Fauna diterapkan dalam kit pembelajaran ini. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Okey, sila duduk. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran membaca. Okey, hari ini kita akan belajar tema 7 iaitu penjagaan alam dan unit 20 iaitu Flora dan Fauna. Okey, hari ini kita akan mulakan dengan penyanyian lagu. Jom kita nyanyi sama-sama. Okey, hari ini kita akan nyanyi lagu berkaitan dengan fauna. Tahu fauna? Fauna itu haiwan gitu. Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Jom kita menari dan menyanyi. Jom kita menari dan menyanyi. Bangun. Dan ada iya-iya-yo, ada lembu, iya-iya-yo. Bubu sana, bubu sini, bubu, Pak Adan ada, iya-iya-yo. Iya
Bila dah ada kambing, iya-iya-yo. Bet-bet sana, bet-bet sini, bet-bet, akan ada macam iya-iya-yo. Ada nada, iya-iya-yo. Bila dah ada ide, iya-iya-yo. Bet-bet sana, bet-bet sini, bet-bet, akan ada macam iya-iya-yo. Sambung, jangan buat iya-iya-yo. Ada itu, iya-iya-yo. Yang sana, yang sini, yang bagai ada nada, iya-iya-yo. Iya-iya-yo. Stop. Okey, sila duduk. Terima kasih cikgu. Bagus. Kamu semua nampak bersemangat ya? Bagus. Stop. Okey, baiklah. Di sini saya ingin menerangkan tentang kit pembelajaran 1 saya, iaitu berkenaan dengan kotak suku kata. Okey. Set kandungan dalam kit ini ialah mengandungi kotak, gambar-gambar haiwan, penutup botol, plastik untuk memasukkan kad suku kata itu, kertas warna untuk menghiasi suku kata dan melabel, meletakkan tajuk di bahagian atas suku kata, lidi untuk mendirikan kit saya itu, dan pembalut hadiah untuk menghiasi, untuk membalut kotak kit supaya nampak lebih kemas. Okey. Manual penggunaan dalam kit ini, yang pertama, guru akan membentuk kumpulan seramai 3 orang. Jadinya ahli kumpulan, dalam satu kumpulan tu ada 3 orang. Dalam satu kumpulan tersebut, setiap ahli kumpulan akan memainkan peranan masing-masing. Yang murid pertama dikehendaki melemparkan dadu, manakala murid kedua pula dikehendaki mencabut gambar mengikut nombor yang diperolehi melalui dadu tersebut dan meletakkan gambar tersebut di bahagian atas perkataan kit suku kata. Akhir sekali, murid ketiga pula dikehendaki mencari suku kata di bahagian kanan kotak tersebut untuk membentuk perkataan dengan merujuk gambar yang diperolehi. Contoh permainan ini ialah murid pertama tu dia lempar dadu, contoh dapat nombor 6. Jadi, murid nombor 6 tu murid yang kedua dikehendaki mencabut gambar nombor 6 itu. Contoh gambar nombor 6 itu adalah haiwan semut. Jadinya, murid ketiga pula perlu mencari suku kata yang pertama, suku kata yang kedua, mut. Dan memasukkan kedua-dua suku kata itu ke dalam tempat letak suku kata tu, yang telah disediakan dekat kit tersebut. Kemudian suku kata pertama pada sebelah kiri kotak, manakala suku kata yang kedua pula pada sebelah kanan kotak. Akhir sekali, setelah suku kata yang dimasukkan itu betul, ketua kumpulan tersebut perlu mengeja dan menyebut dengan betul perkataan yang telah mereka susun. Okey. Seterusnya adalah objektif penghasilan kit ini.
Okey, objektif dalam penghasilan KIT ini adalah untuk meningkatkan kreativiti dan potensi murid supaya dapat berfikir di luar kotak dengan skop yang lebih luas. Murid juga dapat belajar dengan secara aktif dan bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Kit pembelajaran ini juga mengasah kemahiran murid bertutur, di mana murid perlu mengeja serta menyebut suku kata tersebut dengan jelas untuk membaca suku kata yang terdapat dalam kit. Selain itu, kit ini juga membantu membangkitkan semangat murid untuk menguasai kemahiran membaca, iaitu membaca suku kata bahasa Melayu dengan betul. Yang kelima pula, untuk mewujudkan suasana PDP yang seronok dan ceria. Dan akhir sekali, objektif KIT ini adalah untuk menggalakkan murid belajar melalui pelbagai panca indera mereka, iaitu mata untuk melihat apa yang ditayangkan oleh guru. Contohnya guru tu tayang slide. Murid tu perlu melihat, menggunakan panca indera mata lah untuk tengok slide yang ditayangkan oleh cikgu tu. Telinga pula untuk mendengar lagu yang dipasang oleh guru, serta kaki dengan tangan untuk melakukan pergerakan mengikut apa yang diarahkan oleh guru. Jadi melalui objektif ini, ketiga-tiga seni dapat disimpulkan ketiga-tiga seni, elemen seni dalam pendidikan diaplikasikan. Okey. Awak semua bersedia ke untuk kelas hari ini? Sedia cikgu, saya semangat ni. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang suku kata. Yeay, Apa itu suku suku kata. kata? Apa? Suku kata ni, Hilmi, apa yang awak faham tentang suku kata? suku kata ni dia bagi-bagikan. Dia salah. Salah tolong tunjukkan. Bahagi-bagikan apa tu? Bagi-bagikan perkataan tu, dia satu perkataan. Lepas tu kita bagikan kepada suku kata yang berikut. Kita pecahkan. Itu ayat saya. Aduh. Pandai Afina tolong Hilmi. Okey, hari ni cikgu ada membawa satu permainan yang menarik untuk awak lebih faham tentang suku kata. Yeay. Adakah awak semua bersedia? Bersedia cikgu. Tada. Okey. Cara permainan ini ada mula-mula awak kena Hilmi. Awak kena lemparkan dadu. Selepas itu dadu ini akan menentukan nombor berapa yang awak dapat. Awak akan pilih nombor yang berdasarkan dadu ini dan awak akan rujuk gambar di sinilah. Faham tak? Faham. Awak akan pusing gambar ni dan awak akan susun suku kata di sini. Okey. Okey, faham? Faham cikgu? Okey, sedia? Sedia. Go. Dapat Okey, 4 nombor cikgu. 4. Pilih nombor 4 ini. Nombor 4 tak ada cikgu. Sorry cikgu. Okey, saya dapat ni. Saya dapat gambar itik. Itik. Okey, letakkan di sini. Sini. Ni. Oh. Pandai Hilmi. Okey. Di sini ada 2 bakul. Ini untuk suku kata pertama dan ini untuk suku kata kedua. Okay. Dalam kit ini cikgu hanya melibatkan haiwan 2 suku kata sahaja. Okey. Hilmi pilih suku kata yang menunjukkan itik. Dan suku kata pertama Hilmi letak kat sini, suku kata kedua Hilmi letak kat sini. Itu cikgu. Yang kedua pula? Jangan gitu. Itik. Okey, betul tak anak-anak? Betul. Betul. Yeay. Okey, betul. Pandai Hilmi. Silakan duduk. Terima kasih. Okey. Siapa pula yang lagi yang berminat? Saya. Selesai bila bangun. Ni awak tu dah dulu. Putar. 6. 6. Pilih nombor 6.
Ni cikgu, saya dapat tikus. Oh, tikus. Letakkan di sini. Okey. Awak bentuk perkataan tikus. 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 Tak je. Tak ada pena. Ni. Kus. Betul tak tu? Betul. Okey. Apa yang awak semua dapat melalui kit ini? Melalui kotak ini? Dapat mengenal pasti suku kata. Seronok tak belajar ini? Seronok. Okey, itu saja. Sekian dengan cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kit pembelajaran yang kedua yang diberi nama kit teroka ayat dalam peti. Baik, kita mulakan dengan penerangan. Kit ini bermula dengan manual penggunaan. Baik, sebagai permulaan, murid akan mendengar penerangan daripada guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. Seperti mana yang kita tahu, kit ini telah dirancang berdasarkan tema 7 iaitu lindungi alam dan unit 20 flora dan fauna. Baik, kita lihat semula kepada manual penggunaan ini. Baiklah, seterusnya, guru harus memberi peringatan kepada murid-murid untuk berhati-hati ketika melakukan aktiviti dan sentiasa bekerjasama dalam kumpulan. Hal ini kerana aspek keselamatan dan kerjasama ataupun kooperatif dalam satu kumpulan adalah sangat penting. Dan selain itu, aspek keselamatan perlu dititik beratkan dan tidak boleh dipandang remeh walaupun aktiviti ini tidak melibatkan benda yang berbahaya. Seterusnya, murid diberi penerangan mengenai objektif yang perlu dicapai secara langsung oleh guru. Perkara ini penting bagi memudahkan murid mengetahui apa yang perlu mereka capai sesudah pembelajaran selesai. Baik, seterusnya, langkah pertama bagi penggunaan kit ini ialah murid akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan iaitu 3 orang satu kumpulan. Langkah 2, seorang murid akan menemusingkan roda impian untuk memilih bentuk yang akan diambil dalam kotak. Bentuk-bentuk itu berteraskan kepada flora dan fauna seperti pokok, ikan, daun dan burung. Baik, seterusnya, murid pertama akan memusingkan roda impian di hadapan kotak. Apabila roda itu terhenti, murid akan melihat sektor yang terdapat dalam roda itu, sama ada sektor pokok, ikan, burung dan daun. Seterusnya, murid ketiga akan membaca ayat yang terdapat pada kad yang dipilih dengan sebutan dan intonasi yang betul. Seterusnya, guru akan membetulkan sebutan murid jika terdapat kesalahan. Langkah ketujuh, setiap kumpulan akan melakukan 3 pusingan roda impian dan akan membaca 3 kad ayat. Dalam 3 pusingan roda impian itu, giliran murid akan bertukar, di mana setiap murid bertukar tugas sebagai pengusing roda impian, pengambil kad dan pembaca kad. Baik, seterusnya, kumpulan yang berjaya menyebut banyak ayat tanpa pembetulan dikira pemenang. Seterusnya, kit ini mempunyai objektif seperti untuk menaikkan semangat murid untuk terfokus dan meningkatkan kreativiti dan potensi murid, mewujudkan suasana pembelajaran yang ceria dan merangsang pembelajaran aktif, memastikan murid dapat menguasai ayat dengan mementak, membolehkan murid bergerak bebas dengan imajinasi mereka, memupuk kerjasama yang baik di antara murid, menekankan kepentingan alam sekitar. Baiklah, kita lihat kepada objektif pertama, menaikkan semangat murid untuk terfokus. Jika kita lihat pembelajaran yang berpusatkan kepada guru, murid akan mudah hilang fokus kerana mereka mudah berasa bosan apabila mereka cuma mendengar guru mereka bercakap di hadapan dan mereka tidak membuat apa-apa tanpa penglibatan aktif. Jadi hal yang demikian akan membuatkan murid bosan. Maka dengan penghasilan kit ini, diharapkan murid dapat memberikan fokus yang terbaik di samping mereka dapat bermain sambil belajar. Seperti mana kita tahu, dunia kanak-kanak itu penuh dengan rasa ingin bermain dengan permainan mereka. Jadi penghasilan kit ini diharapkan dapat membantu pelajar untuk belajar, bukan sahaja belajar tetapi dapat membuat aktiviti yang menyeronokkan sambil belajar. Seterusnya, meningkatkan kreativiti dan potensi murid. Seperti mana yang kita tahu, kit ini telah mengintegrasikan beberapa elemen seni pendidikan, beberapa elemen seni dalam pendidikan seperti elemen seni pergerakan dan elemen seni visual. Elemen seni visual dapat dilihat dari segi bentuk-bentuk kad dan warna-warna kad yang terdapat kerana kanak-kanak amat cenderung dengan kepelbagaian warna dan
kepelbagaian warna dan bentuk. Seterusnya, mewujudkan suasana pembelajaran yang ceria dan merangsang pembelajaran aktif. Dan jika kita lihat, jika kanak-kanak itu bekerjasama, mereka akan dapat membuat pembelajaran yang aktif, dan hal yang demikian dapat meningkatkan potensi mereka untuk terus belajar dan belajar, di mana pemahaman mereka akan meningkat. Seterusnya, memastikan murid dapat menguasai ayat dengan mantap. Maknanya, jika kit ini akan membantu dan mendorong murid untuk menguasai ayat dengan mantap, iaitu membaca ayat dengan mantap dan intonasi dan sebutan yang betul. Hal ini penting kerana itulah yang terkandung dalam standard kandungan dan standard pembelajaran untuk memudahkan murid membaca. Baik, seterusnya kita lihat kepada objektif kerjasama yang baik di antara murid. Seperti mana yang kita tahu, pembelajaran abad ke-21 telah menitik beratkan aspek kooperatif, iaitu aspek kerjasama di antara pelajar. Maka kit ini amat rasional untuk menekankan sikap kerjasama dalam kalangan pelajar. Baik, seterusnya kita lihat kepada teori pembelajaran yang digunakan bagi kit ini, iaitu teori pembelajaran sosial. Model pengajaran pula model pengajaran personal, dan strategi PDP ialah strategi berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Kaedah pembelajaran, belajar sambil main, dan inquiry based education. Baik, kita lihat kepada teori pembelajaran. Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ialah di mana murid-murid belajar melalui proses peniruan, di mana guru-guru perlu menunjukkan, di mana guru-guru perlu memberi peneguhan terhadap sesuatu yang baik yang berlaku. Contohnya kita dapat lihat di akhir sesi permainan kit ini terdapat kumpulan yang menang. Jika kita lihat, murid-murid akan mudah terangsang untuk menjadi yang lebih baik ataupun yang terbaik dan untuk mendapat penghargaan daripada guru, dan mereka akan berusaha untuk menjadi kumpulan yang lebih baik pada sesi permainan akan datang. Jadi kita dapat lihat peneguhan seperti ini akan membantu murid untuk lebih bersemangat dan berusaha. Baik, seterusnya strategi pembelajaran berpusatkan murid, di mana strategi ini akan membuatkan murid lebih bersifat ataupun bersikap aktif di dalam kelas, di mana penglibatan mereka akan lebih aktif, dan guru hanya bertindak sebagai facilitator. Manakala strategi berpusatkan bahan pula, murid menggunakan kit untuk terus belajar untuk menguasai kaedah ataupun kemahiran membaca ayat. Baik, seterusnya kaedah PDP. Kaedah ini ialah kaedah belajar sambil bermain. Kaedah ini amat menyeronokkan kerana ia mampu merangsang pemikiran murid dan di samping memberikan murid rasa keselesaan ketika di dalam bilik rajah. Seterusnya perincian kit. Perincian kit ini menitik beratkan kemahiran bahasa. Terdapat dua elemen seni yang diterapkan, iaitu seni pergerakan dan seni visual. Kit ini diberi nama kit pembelajaran teroka ayat dalam peti. Antara bahan-bahan yang ada ialah peti, kad ayat dan roda impian. Seperti mana? Okey, baik. Hari ni kita nak belajar bahasa apa? Bahasa membaca. Pandai Hilmi. Bagus. Tepuk untuk Hilmi. Okey, baik. Awak semua rasa dalam ni ada apa? Ada hijau-hijau, ada hitam, ada roda. Kita nak buat Ada haiwan. haiwan. Ada pokok. Ada gambar. Gambar lagi. Ada Permainan. Betul. Okey, baiklah. Hari ni kita nak belajar pasal ayat. Okey, baik. Kat sini cikgu ada roda impian. Siapa yang nak cuba? Saya nak cuba. Saya nak cuba. Nanti cikgu bagi cikgu Hilmi cuba. Baik, Asyik. dalam ni cikgu ada beberapa gambar haiwan. Siapa tahu ni apa? Yang ni? Ikan. Bagus. Yang ni? Burung hantu. Yang ini? Daun. Baik. Sekarang cikgu nak awak 3 orang bangun dan datang ke meja hadapan. Baik, siapa yang nak? Saya. Bagus ni. Saya. Baik, Alia. Saya. Amina. Okey. Bangun. Okey, sekarang cikgu ada tugasan untuk awak bertiga. Siapa nak pusing roda ini? Hilmi. Pusing. Baik.
orang ya pegang dulu. Orang kedua akan ambil bentuk yang akan berhenti roda itu nanti, dan orang yang ketiga akan baca ayat yang ada yang tertulis pada gambar ini. Tapi awak kena baca dengan intonasi yang betul. Faham? Okey, boleh kita mula? Okey. Ya, silakan. Okey, pusing. Dapat apa tu? Burung. Baik, Alia. Sila ambil burung. Alia ambil. Belah sini. Okey. Bagi dekat Afrina. Ya. Saya suka memancing. Ya, kawan-kawan lain betul tak Afrina baca? Betul. Baik, kita akan tukar peranan. Siapa nak pusing roda? Saya. Baik, siapa nak baca? Ini. Baik, Afrina akan ambil kad daripada kotak. Baik, cikgu. Baiklah. Alia boleh pusing? Okey, 1, 2, 3. Yeay. Dapat apa tu? Daun. Afrina ambil daun. Bagi Hilmi. Hutan itu indah. Betul tak Hilmi baca? Betul. Yeay. Baiklah. Seterusnya, kita tukar peranan lagi. Lagi. Afrina pusing roda. Okey. Hilmi ambil kad dan Alia akan baca. Baik. Silakan pusing. 1, 2, 3. Pusing 2 kali. Naci. Ikan. Baik. Hilmi ambil ikan. Bagi dekat Alia. Burung itu cantik. Betul tak Alia baca? Betul. Okey. Sekarang cikgu nak tanya Bella. Bella, sepanjang kawan-kawan awak baca, apa yang awak perasan? Semua berkait dengan apa? Dengan fauna. Fauna lagi? Dengan haiwan. Lagi? Dan intonasi. Lagi? Sebutan pun betul. Bagus. Selain fauna, ada juga satu unsur iaitu flora. Sebab tu cikgu letakkan pokok dan daun dan juga ikan dan Burung dan burung. ikan. Baik, bagus awak semua. Tepuk tangan. Baik. Baiklah. Okey, memandangkan kita tinggal 5 minit lagi, cikgu nak kamu semua rumuskan apa yang kita belajar daripada 2 kit hari ni. Boleh cikgu minta seorang untuk rumuskan apa yang kita belajar? Okey, Bella. Okey, bagus. Terbaik, Bella. Baiklah, apa yang saya faham, hari ini saya dapat belajar tentang fauna dan flora. Saya dapat kena pasti fauna ni adalah haiwan. Kalau flora pula adalah tumbuh-tumbuhan. Betul, pandai. Saya dapat tahu juga tentang suku kata pertama dan suku kata kedua. Tadi Cikgu Alia cakap kalau suku kata pertama T, I, T. Kalau K-U-K-U-S tu dah masuk suku kata kedua. Betul, pandai. Dari sikit ni juga saya dapat tahu yang Cikgu Acap juga cakap yang saya dapat kena pasti flora. Lepas tu saya dapat tahu macam mana nak eja dengan betul, dapat baca dengan betul, intonasi pun betul. Itu je apa yang saya faham, cikgu. Bagus, betul jawapan Bella. Sila duduk. Terima kasih, cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Esok kita jumpa lagi. Jangan risau. Esok ada permainan lagi menarik daripada ni. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama semua. Okey, dah. Saya balik dulu. Dah. Tak boleh. Seterusnya, strategi yang digunakan dalam penghasilan kit. Strategi yang pertama ialah strategi pemusatan murid. Mengikut strategi ini, murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Di dalam bilik darjah, guru merupakan pemimpin yang memandu murid menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada
dalam bentuk kumpulan ataupun individu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak masa akan diperuntukkan kepada aktiviti pembelajaran murid. Seterusnya ialah kaedah kumpulan, lawatan, bermain, simulasi atau main peranan dan pengajaran individu adalah kaedah yang menjadi pertimbangan semasa menggunakan strategi pemusatan murid, terutamanya murid di dalam kelas. Strategi ini lebih sesuai digunakan apabila maklumat tidak disampaikan secara berkesan dalam strategi berpusatkan guru dan apabila matlamatnya adalah untuk memperkembangkan kemahiran pemikiran kreatif dan kritis. Seterusnya, strategi kedua ialah strategi pemusatan bahan. Dengan menggunakan strategi ini, guru boleh menyampaikan pelajarannya secara menarik serta berkesan, manakala murid pula boleh memahami pelajaran yang diberikan iaitu bermakna serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran dengan secara sendiri atau secara kumpulan tanpa memerlukan kehadiran guru. Bahan pelajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran biasanya boleh dikategorikan kepada dua, iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. Bahan pengajaran ialah bahan yang digunakan oleh guru seperti carta, model, graf, gambar dan sebagainya. Bahan pembelajaran pula ialah bahan yang digunakan oleh murid dalam aktiviti pembelajaran seperti kad aktiviti, kad cantuman, bahan bercetak dan komputer. Seterusnya ialah kaedah dan teknik pembelajaran masa kini yang diaplikasikan dalam KIT iaitu Inquiry Based Education. Inquiry Based Education atau pendekatan berasaskan inquiry merupakan salah satu langkah untuk mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Satu daripada pendekatan pedagogi abad ke-21 adalah menekankan pendekatan inquiry, penemuan yang menuntut pembelajaran berpusatkan murid. Manakala guru bertindak sebagai fasilitator. Inquiry bermaksud mencari maklumat dengan menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena atau situasi yang berlaku. Sebagai contoh, guru hanya menjadi pembimbing di dalam kelas, manakala murid-murid yang perlu menanya dan mensoalkan sesuatu perkara yang baru kepada guru untuk pengetahuan yang baru. Penemuan tersebut merupakan sifat utama inquiry. Akhir sekali, murid melakukan aktiviti seperti membuat eksperimen untuk menyiasat sesuatu situasi atau fenomena supaya dapat mencari kesimpulan tersendiri. Maknanya, murid-murid yang perlu melakukan semua kerja untuk mencari kesimpulan yang tersendiri, bukan bergantung kepada guru-guru sahaja. Seterusnya ialah kaedah untuk model inquiry science oleh John Dewey. Yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah ni, pelajar-pelajar ni dia mencari dulu apa yang hendak di soal untuk mendapatkan jawapan. Seterusnya ialah mencari maklumat rumusan. Mencari maklumat rumusan pula ialah murid-murid mencari segala maklumat yang perlu untuk mereka tanyakan kepada guru. Yang ketiga ialah membuat hipotesis. Membuat hipotesis ni ialah membuat jangkaan awal apa yang akan berlaku untuk eksperimen atau sebagainya yang akan pelajar-pelajar buat. Yang keempat ialah menguji hipotesis.
Yang menguji hipotesis ni ialah pelajar menguji apa yang akan berlaku menggunakan jangkaan awal yang mereka sudah buat. Maknanya pelajar ni dia menguji terlebih dahulu sekiranya perkara itu dapat dilakukan, maknanya pelajar itu boleh meneruskan tanpa ada masalah. Dan seterusnya ialah menilai dan membuat rumusan. Menilai dan membuat rumusan ni setelah pelajar-pelajar melakukan semua kaedah yang di atas. Maknanya setelah membuat semua perancangan, mencari maklumat, pelajar-pelajar akan membuat rumusan apa yang mereka dapat daripada semua yang mereka lakukan. Seterusnya, sekian, terima kasih.